أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk hingga ke sesuatu yang lebih daripadanya kerana perbuatan itu ada hikmatnya. Iaitu kalau orang-orang yang beriman maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula maka mereka berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan benda ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu melainkan orang-orang yang fasik, iaitu orang-orang yang merombak mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya dihubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi. Ibnu Katsir meriwayatkan dua riwayat sebab turun ayat ini. Dua-dua tu boleh pakai. Yang pertama mengatakan apabila Allah menyebut bandingan orang-orang munafik dalam ayat yang terdahulu, laksana mereka yang ada dalam cahaya. Cahaya padam jalan, gelap balik. Begitulah bandingan orang munafik. Dalam guruh dan kilat yang sabun menyabung, takut. Dalam keadaan yang keluh kesah, sifat orang munafik. Mereka mempersendakan. Kalau Tuhan bawa contoh-contoh macam tu. Riwayat yang lain mengatakan bila Allah Ta'ala menyebut Al-Ankabut, surah Al-Ankabut, menyebut lalat dalam Quran. Kalau Muhammad bawa, Tuhan bawa contoh macam nyamuk, macam lalat, macam laba. Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu untuk membawa contoh seperti nyamuk, bahkan yang lebih pada nyamuk lagi, halus pada nyamuk lagi pun Tuhan boleh buat contoh. Allah Ta'ala maha mengetahui semua kejadian. Allah Ta'ala mengandungi hikmat yang tidak terhingga. Nyamuk pun ada hikmat. Bukan saja nyamuk ada hikmat dia. Binatang yang halus, kerja dia nak makan darah orang. Binatang halus je. Halus, adik-adik agah juga. Itu orang Melayu panggil agah. Orang Sambung ni agah. Makan darah orang. Nyamuk adik-adik dia lah. Isak darah orang, siapa mampu. Di mana usia nyamuk ni mati dengan kenyang. Dengan kenyang.
Kerja dia isak darah. Manusia kalau ada perangai tu gitulah juga. Tu. Ada perangai manusia yang kerja dia nak kenyang. Walaupun tindah orang, isak darah orang, tekan orang, nak kenyang dia je. Siapa mampu? Nyamuk. Binatang halus je. Dan dibaca dalam kisah Qasasul Anbiya. Namrud dibinasakan oleh nyamuk. Raja menakluk dunia, Tuhan binasakan dengan nyamuk saja. Nyamuk saja. Dengan nyamuk. Di mana bukti kajian sains pada hari ini, nyamuk binatang yang berbahaya. Demam denggi lah, Zika, baru ni pula, apa pula lagi pula. Dulunya ialah demam malaria. Pernah diberitahu kepada saya seorang tokoh ilmuwan dari Sudan. Kita tak tahu kajian dia secara mana. Demam malaria ni ialah senjata kuman yang asal dibawa oleh British. Dibawa oleh British di Sudan. Dalam peperangan British dengan Sudan, menentang tentera Al-Mahdi di Sudan. Al-Mahdi, seorang pemimpin agama di Sudan, Al-Mahdi, menentang British. British hantar bala tentera daripada Mesir. Al-Mahdi lawan tentera British. Berakhir dengan British kalah. British kalah. General Gordon, General British, General Gordon, dia pacung kepala, buah dalam baku atau balik pada. Ini Al-Mahdi Sudan. Ini kehebatan orang Sudan. Sampai hari ini orang putih tak berani nak campur di Sudan. Dia tunjuk sejarah ni kita tak tahu. Di Afghanistan ada berlaku. Afghanistan, Rusia. British kena di Afghanistan. Rusia kena di Afghanistan. Amerika kena pula di Afghanistan. Orang Islam ni walaupun jahil-jahil, kalau kuat agama, jaga. Jahil-jahil pun jangan main. Ni Yaman, dia nak cara Yaman pula. Jahil-jahil orang Islam kalau kuat agama, dia tidak tunduk pada siapa. Diberitakan bahawa dendam untuk membalas tentera Al-Mahdi digunakan senjata kuman. Memang senjata kuman termasuk dalam senjata yang diharamkan oleh bangsa-bangsa bersatu. Senjata atom, senjata nuklear, senjata kuman. Senjata kimia. Digunakan senjata untuk menentang musuh. Disebarkan senjata ini dan nyamuk menyebarkannya. Nyamuk menyebarkannya. Dengan tujuan untuk membinasakan musuh-musuh. Ini berlaku di Sudan mengikut seorang tokoh Sudan. Wallahu alam kajian dia. Sehingga British minta kalau siapa dia yang boleh tangkap bunuh Al-Mahdi nak bagi berapa juta tahulah masa itu. Sehingga dibantah oleh masyarakat antarabangsa kerana salah mengikut undang-undang antarabangsa. Anak lepas geram begitu. Tapi dia kuasa besar, dia boleh buat belaka masa itu. Nyamuk, binatang yang kecil, Allah Ta'ala boleh bawa misal. Nyamuk. Tak pelik pada Allah Ta'ala. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Maka ada pun orang-orang yang beriman, mereka tahu ini kebenaran daripada Tuhan mereka. Orang beriman tahu ini daripada Tuhan. Quran daripada Tuhan, daripada Allah Ta'ala. Sama ada besar, sama ada kecil, sama ada yang berkait dengan hukum hakam, yang berkait dengan cerita. Kalau hak Tuhan bawa, ini daripada Tuhan adalah benar. Sama ada kita tahu, kita tak tahu. Benda kita tak tahu, tapi Quran kata, kena percaya. Ini benar. Benar. Nyata benda yang bersejarah. Quran sebut betul pada hari ini. Dalam sejarahnya tepat. Nabi Muhammad tak mengaji sekolah mana-mana pun. Betul. Benar. Banyak perkara angkasa lepas, saintis buat kajian, betul. Maka hukum yang ada dalam Quran adalah benar. Maka semua contoh yang Tuhan bawa adalah benar. Termasuk nyamuk, laba-laba, keldai, macam-macam Tuhan sebut dalam Quran. Wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza masala. Dan ada pun orang-orang yang kafir, mereka berkata Allah Ta'ala nak buat apa dengan misal ini, contoh ini. Allah Ta'ala sebut orang Yahudi kamasalil himari yahmilu asfara.
Orang Yahudi yang bawa kitab Taurat tak beramal dengan Taurat macam kerbau. Macam kerbau yang bawa kitab. Maka itu orang Islam yang bawa Quran tak ikut Quran macam kerbau juga suka je. Macam kerbau. Mereka kata nak buat apa? Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Menjadi sesat dengan sebabnya banyak orang dan banyak orang jadi sesat. Yang dapat petunjuk pun ada dengan contoh itu, yang dapat sesat pun ada juga. Orang yang dapat menggunakan akal dengan betul dapat hidayah. Yang tak guna akal dengan betul jadi sesat. Bawa macam mana pun lawan makin sesat. A'udzubillah, minta lindung daripada sesat ni. Wallahu a'lam.